Apa ni, saya nak cuba dapatkan gambaran yang lebih praktikal. Contoh. Okey, baik. Sekarang ni saya ni IKS. Saya jual makanan ringan. Dan saya punya isu sekarang ni adalah marketing. Dan saya jumpa Adib dan tim Benia Marketing. Secara idealnya boleh tak Adib kongsikan macam mana saya punya journey saya, customer journey saya bersama-sama dengan Benia Marketing? Boleh. Saya akan tanya soalan pertama. Berapa target sales dan kat mana sale you start? Contoh Tuan Irwan boleh jadi customer contoh lah kan, sebagai penjual keripik lah kan. Ni contoh saya tanya, okey Tuan Irwan, sekarang sale start berapa dan berapa target sale bulan depan? Okay, sales saya start sebulan dalam start kita insyaAllah RM300 boleh dapat, tapi nak lepas 500 sangat susah. Sebulan sebulan. Sebulan. Tapi kalau nak ikutkan, kita berasa potensi kita dalam 3 hingga 4 ribu insyaAllah boleh. Tapi start 3 to 5, minimum kita 3 insyaAllah boleh. Tapi 5 pun susah nak dapat sekarang. Susah nak dapat. Okey. So dalam situasi ni, apa yang saya buat adalah saya identify dulu dia berada di stage mana. Sebab sebagai usahawan, kita akan terpecah kepada beberapa stage dalam bisnes kan. Jadi bila saya dapat jawapan macam tadi, saya tahu dah, okey, RM500 sebulan ataupun 3,000, target saya pun 3,000 sebulan. Dan saya tahu orang yang menjawab, memberikan jawapan tu somehow dia tak terlampau think big. Maksudnya dia just nak ada simple easy money, betul-betul mikro lah, ataupun kita tak panggil mikro, halus kan, betul-betul industri halus lah. Okey, jadi untuk orang yang menghadapi masalah sebab dia biasanya dia punya shilling seterusnya yang dia nak hit adalah RM15,000 sebenarnya bagi saya lah. Survival phase ni dia bermula daripada RM0 sebulan hingga RM15,000. Again, ini pendapat peribadi saya, mungkin berubah ikut masa ke, tapi untuk sekarang 2021 saya rasa kalau you punya business tak boleh hit RM15,000, you still dekat survival phase. Maksudnya survival phase ni you buat seorang-seorang lah bisnes sampai sudah. You lah peniaga, you lah delivery guy, you lah semua bonus lah. Sebab apa? Kalau you tak boleh dapat RM15,000, then you susah nak ada office sendiri, nak ada team sendiri. Sebab you akan RM15,000 tu sale kita tak tahu lah lagi untung. Kalau kata untung 50% ambil, you baru untung RM7,500. Silap-silap. Jadi kalau dalam level Makcik Kia lah, ambil lah Makcik Kia tanya saya cakap okey, sekarang Makcik Kia, okey, target Makcik Kia yang Makcik Kia kena hit adalah hit RM15,000. Jadi fokus Makcik Kia sebenarnya lupakan perkara tentang admin, lupakan tentang HR, lupakan tentang finance. In fact, to the level saya akan cakap, lupakan dulu tentang operation. Makcik Kia tak hit sale ni sebab apa? Kadang-kadang Makcik Kia nak hasilkan keripik yang tersedap. Itulah silap Makcik Kia. Dia ingat kadang-kadang best product akan jual, tapi saya nampak berkali-kali bad product, good marketing. Kadang-kadang itu yang kita jual. Tapi good product with bad marketing tak terjual. Jadi saya cakap, fokus, lupakan semua benda, fokus kepada sales and marketing sahaja. Dan saya akan tanya 3 soalan yang berikutnya. Di manakah Makcik Kia mendapatkan trafik? Maksudnya Makcik Kia ada share kat Facebook ke Instagram ke, ada buka kedai depan Speedmart ke apa ke, and then Makcik Kia akan cakap tak ada apa pun, contohnya kan, saya ni promo-promo macam tu je, kawan-kawan apa-apa tak tahu contoh lah kan. Dia kata okey, Makcik Kia, perkara pertama Makcik Kia kena mendapatkan trafik. Apa step Makcik Kia? Adakah Makcik Kia okey nak buat Facebook page, promo-promo dekat personal branding sikit, Instagram sikit? Oh, makcik tak reti lah. Okey, kalau betul-betul tak reti, Makcik Kia kena pergi cara tradisional. Kat mana Makcik Kia boleh pacak kemah untuk buka? Oh, okey, boleh kot buka dekat area depan semana-mana Speedmart dulu. Bagi saya itu step pertama. Mendapatkan sebanyak mungkin trafik walaupun free. Free traffic ni maksudnya gunakan social media, post sendiri, personal branding, gunakan cacat je lah kemah mana-mana. Contohnya kan, buka meja depan bank, tak ada alasan, sebenarnya tak ada alasan. Kalau you jual keripik, you boleh pergi depan bank Islam, you buka satu meja, you letak je keripik kat situ, InsyaAllah ada orang beli, betul tak? Sebenarnya almost tak ada alasan pun untuk you tak nak jual keripik tu. Dan Makcik Kia mula tu patutlah tak ada orang beli. Tak menarik trafik pun untuk orang. Bukan nak kenal brand, tak cakap pasal brand tu dah jauh lagi. Cakap pasal macam mana nak orang nampak je keripik tu, contohnya kan. Okey. Kemudian Makcik Kia, bila Makcik Kia buat je betul, saya percaya dia terus boleh hit sale dia insyaAllah 3,000 yang pertama. Semudah betulkan trafik sahaja. Kemudian Makcik Kia kata, tapi macam mana orang beli juga tapi tak semua beli.
And then Makcik Kia akan hadapi masalah yang nombor 2, conversion. Conversion ni adalah daripada trafik yang datang kepada Makcik Kia, tengok depan bank ataupun daripada personal Facebook Makcik Kia, dia buat live ke apa ke, ikutlah Makcik Kia ni level macam mana. Dia akan kata, orang tengok banyak dah dek, tapi orang tak beli. Okey, kalau macam tu Kak Chia, Makcik Kia, tengok krepek tu, improve packaging pula. Dia dah next game. Kalau trafik dah confirm banyak, Makcik Kia buka depan CIMB Bank, dah ramai gila orang. Tapi dia pelik, kenapa ramai orang tengok dia punya krepek dia tu, tak beli-beli. Tengok saja, 100 orang tengok, 100 orang tak beli. Jadi saya akan cakap, Makcik Kia invest sikit untuk betulkan packaging. Sebab apa? Conversion. Kadang-kadang produk tu sendiri macam cawan ni, mungkin saya kena ubah colour dia sikit, dia punya packaging sikit lah. Makcik Kia letak kerepek antarabangsa ke something lah, ataupun mungkin apa yang boleh improve conversion, nak convert dia tu, kena implicate kat situ. Adakah sebenarnya Makcik Kia letak meja kosong, tak ada banting pun kan, banting letaklah sikit banting, ataupun adakah Makcik Kia jadi kat situ kita kena fikir. Kadang saya rasa sedih bila saya lalu naik kereta, saya tengok ada orang berniaga yang jenis buka gerai-gerai apa tu, yang pacak khemah tu, tapi langsung tak ada satu signboard ataupun satu banner, banting ke apa ke, apa yang dia jual. Saya tak faham macam mana dia boleh buat macam tu. Sebab dia expect apa? Orang buat kereta, contoh kita buat kereta, jual apa benda dia jual ni, dari kat macam lah, otak-otak, form terlepas. Itulah conversion. Macam mana kita nak buat sebelum dia sampai kedai kita tu, sebelum dia sampai tu kan, ni kedai kita, sebelum dia sampai dia dah mula terfikir, by the time dia depan kedai kita, dia parking kereta. Itu skill conversion. Jadi budak yang nama dia Makcik Kia, contohlah budak pula kan, Makcik Kia tadi tu, katalah dia budak, Makcik Kia jadi budak, astagfirullahalazim. So contohlah kan, Makcik Kia buka gerai pula, dan kenapa tak ada orang berhenti dek, lalu kereta ramai apa semua, tapi tak ada seorang berhenti. Okey Makcik Kia, apa kata kita improve Makcik Kia punya gerai tu, dia punya look and feel dia. Makcik Kia letak banyak sikit ni, nampak macam macam apa, kadang-kadang balang tu biar nampak banyak. Ni saya share true story. Saya pernah buka kedai nasi ayam bakar bersama kawan saya berpartner dengan dia. Ini masih dalam point conversion kan? Conversion, sedang mencari, kita sedang mencari menerangkan tentang point conversion tadi tu. Okey. Betul. Sebab tadi Makcik Kia dia sell 3,000, saya rasa nak bantu dia sell 10,000 pula. Jadi biasanya conversion yang paling penting, yang mana contoh macam saya punya actual situasi, kita buka gerai nasi ayam bakar, tapi gerai tu tak ada banting, tak ada banner, langsung letak pacak macam tu je. Kemudian pada hari yang seterusnya, setelah seminggu 2 minggu macam tu, saya order banting jenis yang tak ingat dunia punya, tepi, kiri, kanan, belakang, komplit banting ayam bakar dengan gambar ayam semua. Pada hari yang sama, saya pacak je banting tu, sale double. Semudah tu je. Nak kata sebenarnya orang tak berhenti kat gerai tu sebab tak tahu. Itulah conversion. Maksudnya Makcik Kia dia akan seterusnya adalah macam mana dia nak packagingkan benda tu. And then last sekali adalah database lah. Point nombor 3, bila dia dah baiki traffic, dia dah baiki conversion, the last part adalah database. Orang yang dah beli dengan Makcik Kia tadi tu, Makcik Kia simpan tak nombor telefon dia? Simpan tak dia? Kalau Makcik Kia simpan nombor telefon dia, kan senang, Makcik Kia boleh repeat sale dengan dia. Jadi usahawan ni kalau dia boleh dapat 3 benda ni pada awal dia buat bisnes, dia akan lalui fasa 15,000 yang pertama. Dia dapat je sale antara 10,000 15,000, then arahan seterusnya, you dah kena start replace diri you. At least you bukan yang buat operation ataupun you kena buat sale, tapi somehow you kena ada team lah. Ada team. Sebab ada setengah usahawan, dia berniaga pasar malam, 20 tahun niaga pasar malam, tapi buat sale 10,000, 15,000 cukup lah macam ni. Jadi dia pun berada dalam comfort zone. Kita panggil sebagai fasa plateau. Plateau ni maksudnya maintain dan menjunam ke bawah. Slow. Jadi kadang-kadang siapa tak faham dengan usahawan ni, yelah dah 10,000 tu banyak juga kan. Tapi takkan stop hanya pada 10,000. Takkan selama-lamanya kita nak kena berumpas pagi, petang, siang, malam. Sedangkan niat asal buat bisnes adalah nak ada masa dengan family contohnya. Jadi the next level yang you kena ada adalah you kena ada formulation phase. You kena ada team. You kena buat hiring sikit. Biasanya fasa hiring seterusnya adalah you kena hire antara 2 orang ke 4 orang biasanya. Biasanya 2 orang lah paling sikit. Kalau you buat 15,000, you boleh hire 2 orang. Contohnya, bila you hire 2 orang, you akan pergi kepada shilling yang seterusnya. Biasanya shilling seterusnya adalah 30,000 yang saya nampak. Dekat situ pula you akan tambah tim jadi 4 orang ke 6 orang. Dan you akan hit shilling yang seterusnya adalah pada sekitar 50,000. Dan you punya cabaran pula adalah you nak create leader dalam tim you. Bila you hit 100,000, you nak create leader di bawah you yang boleh guide orang bawah you.
Dia dah level structure tu dah ada 3 level dah. And then bila you dah hit level 150,000 sampai that, you dah kena ada head of department. Team you maybe dah sekitar 15 orang, 10 orang. Jadi biasanya lah bila kita dah lebih daripada fasa 100,000 dan ke atas, the only thing yang akan grow company tu, kalau saya bagi satu jawapan mudah, adalah culture yang betul. Sebab kalau kita dah tak boleh handle orang bawahan, sebab kita dah ada leader bawah kita, leader yang salah akan bawa culture yang salah, menyebabkan orang bawah tu pun akan menyebabkan dia culture yang salah. Contohnya, mengumpat belakang, buang masa, datang kerja main game, itu semua culture yang tak betul. Jadi saya sebagai pemilik bisnes yang berada dalam sekitar 150-200k plus minus punya range yang kita tengah struggle sekarang ni untuk hit kita punya first 400k dalam bisnes, kita pun struggle benda yang sama. Jadi it's a never ending process. Cuma satu soalan yang saya suka jawab, usahawan kadang-kadang dia rasa cukuplah tu buat bisnes, buat apa nak kerja duit banyak-banyak. Saya menyampah betul dengan jawapan macam tu. Sebab itu adalah jawapan orang yang pasrah, orang yang comfort zone, orang yang tak nak cabar diri dia. Dia anggap cukuplah 10k, kita tak nak kerja dunia, nak kerja akhirat. Come on. Islam pun suruh kita jadi kaya, Islam pun suruh kita sentiasa ubah nasib kita. Jadi imagine kalau you boleh ada 100k sales, you boleh hire 10 orang, peluang pekerjaan yang boleh wujudkan. Jadi saya somehow nak memberitahu kepada usahawan yang semakin kita membesar dalam company, actually semakin kita free dan semakin kita tak busy sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia ingat, dia orang tu semua yang kaya-kaya ni semua kerja dunia, dia orang ni semua busy, tak ada masa yang family. Siapa tahu? Mana korang tahu? Contohnya kan, kalau saya tanya kau tanya ke orang yang jutawan tu, sebenarnya dia ada banyak masa tapi dia pilih untuk push diri dia everyday. Jadi somehow kita, bila kita tak ada duit, kita menghukum orang yang kaya. Bila orang yang kaya pula banyak duit, boleh jadi dia merendah dan menghukum pula orang yang miskin. Jadi sentiasa take it positif dan jangan menghukum lah kan. Budaya social media sekarang jangan menghukum. Jadi bagi saya, berbalik kepada social study, itulah nasihat saya kepada Makcik Kiah tadi tu. Bila dia datang berjumpa dengan Vania, kita akan tanya berapa target sales you dan dekat mana you start. Dan daripada itu saya akan mula berpegang kepada 3 masalah utama setiap bisnes dalam sales and marketing, iaitu masalah traffic ke, masalah conversion ke, masalah database. Kita fix benda tu, dia akan pergi sale 15 ke 30 ribu. Next 30 ribu you akan hadapi masalah leadership pula. Leadership adalah untuk first layer. Then you akan hit 100k. 100k you akan ada masalah culture pula. Then you akan hit 200k. Then masalah business model pula. Dia is the never ending process yang kalau kita boleh formulakan benda tu, saya percaya insyaAllah benda ni akan bagi clarity kepada semua usahawan. Kalau sana. Masya Allah, sangat jelas Adib.